Program inovasi inklusif di bawah HIP6 adalah kerjasama strategik antara SME Corp Malaysia dan Yayasan Inovasi Malaysia merangkumi pembiayaan kepada usahawan dan pembangunan produk inovasi inklusif. Tahukah anda, lebih daripada 106 projek inovasi telah diluluskan dan sebanyak 58 inovasi telah dikomersialkan dengan hasil jualan sebanyak 14.06 juta ringgit Malaysia. Persoalannya, adakah inisiatif HIP6 ini akan diteruskan di bawah rancangan Malaysia ke-12? Jika ianya diteruskan, apakah kriteria dan fokus utama yang akan diberi penekanan? Untuk menjawab persoalan ini, kami tampilkan tetamu jemputan khas iaitu Encik Rizal Naini, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia dan Puan Syarmila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton dan juga penyokong soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia yang bersiaran secara langsung setiap minggu pada jam 11 pagi. Tapi minggu ni kita bersiaran sedikit lewat pada jam 12.30 hari. Tetapi lewat-lewat kita, tajuk pada hari ini cukup menarik. Bukan saja tajuknya menarik, tapi saya rasa cukup bertuah. Kerana pada hari ini saya diberi peluang untuk berbicara bersama-sama dengan dua orang tokoh yang cukup saya hormati. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya perkenalkan dua panel kita pada hari ini. Pertama sekali, saya memperkenalkan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Encik Rizal Naini. Terima kasih Encik Rizal kerana sudi bersama-sama dengan semua penonton usahawan pada hari ini. Seterusnya, bersama-sama dengan kita juga ialah Puan Syarmila Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia. Selamat tengah hari Puan, apa khabar Puan? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Baiklah, tajuk kita pada minggu ini saya kira cukup menarik kerana ini adalah antara aspek-aspek penambahbaikan dan juga pembangunan yang kita ingin lihat kepada industri kecil dan sederhana di Malaysia. Dengan tajuk inisiatif inovasi inklusif, kedua-dua panel kita pada hari ini iaitu Encik Rizal dan juga Puan Syamila akan bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan semua apakah inisiatif yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di bawah inovasi inklusif. Dan selain daripada itu juga kita akan lihat sendiri sedikit sebanyak kisah-kisah kejayaan yang telah pun terhasil dengan pelaksanaan program inovasi inklusif ni. Tapi sebelum saya mula bertanya soalan dengan kedua-dua panel kita pada hari ini, saya tahu tuan-tuan dan puan-puan juga tak sabar nak dengar dengan lebih lanjut. Tapi saya juga nak bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk tinggalkan komen, tanya soalan ataupun mungkin berkongsi pandangan dengan ahli-ahli panel kita dan juga semua penonton pada hari ini di ruangan komen Facebook Live yang sedang berlangsung di laman Facebook rasmi SME Corp Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, saya rasa elok kalau kita mulakan sesi pada hari ini dengan bertanyakan kepada Encik Rizal sendiri. Mungkin Encik Rizal ada di antara penonton kita pada ini masih lagi kurang jelas dengan inisiatif inovasi inklusif ni yang dijalankan oleh SME Corp Malaysia bersama-sama dengan Yayasan Inovasi Malaysia. Mungkin boleh Encik Rizal kongsikan dengan semua apakah bentuk bantuan dan juga matlamat yang ingin dicapai dengan pelaksanaan inisiatif inovasi inklusif ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Muiz selaku pengacara pada hari ini dan juga mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua usahawan yang menonton dan menyokong sesi bual bicara soal usahawan yang dijalankan secara maya ini melalui Facebook Live. Dan tidak lupa saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Puan Syamila yang bersama-sama saya pada hari ini dan berserta dengan penonton yang lain untuk kita berbicara di dalam soal usahawan pada tengah hari ini.
Jadi matlamat inovasi inklusif yang dijalankan di bawah pelan induk PKS 2012 hingga 2020 adalah untuk memperkasakan dan melibatkan golongan rentan yang lebih dikenali sebagai B40 dan juga usahawan luar bandar supaya mereka terlibat secara langsung di dalam inovasi dan juga pembangunan industri berteknologi moden. So itu adalah matlamat yang pertama Yang selain daripada itu, matlamat keduanya adalah untuk menambahkan lagi penciptaan produk baru yang boleh memberi nilai tambah kepada hasil perusahaan dan menerapkan lagi inovasi di dalam proses pengeluaran produk-produk mereka. Dan seterusnya, matlamat program ini adalah juga untuk bertujuan mentransformasikan aktiviti perniagaan di luar bandar daripada aktiviti pengeluaran bahan mentah dan produk huluan kepada pembuatan produk hiliran. Yakni kita ingin menambah baik dari segi value add-nya daripada upstream kepada downstream, yang mana lebih banyak akan dijana oleh inovator-inovator atau usahawan-usahawan di dalam program ini. Oleh yang demikian, dengan adanya golongan B40 dan juga golongan luar bandar ini dapat menjana lebih pendapatan mereka dan juga akan menghasilkan lagi inovator yang baru di dalam Malaysia, seterusnya menyumbang kepada sumbangan PDNK ataupun GDP negara dari segi inovasi inklusif ini. Dan di samping itu, matlamatnya juga adalah untuk mencipta peluang pekerjaan kepada golongan-golongan ataupun community B40 serta di luar bandar. So banyak matlamat dan juga manfaat daripada program ini. Dan dari segi bantuannya, kita perlulah memberi sedikit sebanyak bantuan dari segi khidmat nasihat dan juga bantuan sokongan serta insentif, yang mana kita mempunyai geran boleh memberi fasilitasi dari segi bantuan kewangan dan juga pinjaman kepada usahawan-usahawan ataupun inovator yang dipilih ataupun yang telah memasuki program ini. Dan dengan segala bantuan yang telah disediakan, maka kita berharaplah agar usahawan PKS, khususnya peserta program inovasi inklusif ini, dapat mengeluarkan produk-produk yang berinovasi dan bernilai tinggi, serta dapat menjangkau pasaran yang lebih luas untuk menjualkan produk ini kepada pembeli-pembeli di luar sana. Dan juga kalau ada produk-produk yang menarik, boleh juga untuk dari segi government procurement, keperluan tender kerajaan yang boleh mereka menjana pendapatan mereka. Itulah mukadimahnya dulu. Cukup menarik mukadimah. Betul Cik Rizal. Saya kira setiap program yang kita laksanakan mesti ada matlamatnya, dan kita juga bagi tahu dengan jelas kepada usahawan-usahawan bagaimana bantuan-bantuan ini mereka boleh pohon, apakah jenis klasifikasi ataupun keperluan yang perlu dipenuhi untuk mereka dapat bantuan-bantuan ni. Okey, saya beralih kepada Puan Syamila pula. Bagi mereka yang masih lagi baru atau masih belum cukup mengenali Yayasan Inovasi Malaysia, mungkin boleh Puan ceritakan secara ringkas peranan Yayasan Inovasi Malaysia dalam membangunkan PKS di Malaysia, terutamanya bila kita bercerita tentang aspek inovasi ni. Baik. Terima kasih Cik Muiz, terima kasih kepada Cik Rizal, KPE, SME Corp, tim SME sendiri kerana bagi peluang pada YIM dan tim saya untuk bersama-sama dalam soal usahawan edisi ini. Jadi saya pasti juga kalau yang tak kenal pasal Yayasan Inovasi Malaysia, daripada mana tiba-tiba namanya keluar, dan sebenarnya kalau Yayasan Inovasi ini merupakan agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Sekejap lagi ada slide ni yang kita share ni supaya lebih jelas. Ia telah ditubuhkan pada tahun 2008 pada bulan Oktober, dan kita merupakan pemacu inovasi sosial di dalam negara ini, dan kita juga bertindak untuk sebagai sebuah platform bagi mencari, membangun dan memadankan dana pembangunan inovasi dengan rangkaian lebih 4,000 inovator di seluruh negara. Teruskan slide yang kedua.
dan visi dan misi kita. Teruskan. Jadi data innovator setakat ini pada tahun 2020 kita telah pun menemui rangkaian lebih daripada 4,000 innovator di seluruh negara bagi menggalakkan dan memdayakan inovasi akar umbi yang berpotensi untuk dikomersialkan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutamanya kualiti kehidupan golongan B40. Tadi yang Cik Rizal nyatakan tadi, kena sangatlah orang kata, ibarat dipadan-padankan dengan juga untuk kualiti kehidupan kanak-kanak, belia, wanita, penduduk luar bandar, orang kelainan upaya serta NGO. Jadi di sini antara inisiatif YIM yang dalam pelaksanaan program yang melibatkan geran pembangunan inovasi yang telah dibiayai oleh SME Corp adalah program berimpak tinggi 6, High Impact Program 6 Inovasi Inklusif. Teruskan. Teruskan slide yang terusnya dan kita nampak golongan sasar seperti yang saya nyatakan tadi. Teruskan dan apa pula kalau mengikut kategori. Next please. Kategori produk inovasi inklusif yang YIM cuba jejaki adalah daripada segi produktiviti, teknologi, makanan, utility, pendidikan dan kesihatan. Dan seterusnya adalah kriteria apa pula inovasi inklusif yang YIM dan SME Corp cari adalah produk yang berkualiti, yang mempunyai kualiti yang baik, affordability. Jadi kalau buat inovasi, produk yang kita keluarkan yang tidak mampu dibeli oleh golongan B40, jadi ianya tidak menepati kriteria tersebut. Dan ianya juga adalah untuk memanfaatkan golongan-golongan yang terpinggir yang telah saya nyatakan tadi. Dan ianya juga adalah produk yang boleh dijangkau dan mensasarkan penggunaan produk itu lebih luas di seluruh negara contohnya, dan juga mempunyai persaingan yang mampan dan berterusan di dalam pasaran. Okay. Dan dalam bentuk bimbingan ataupun skop dana pembangunan ini sudah pastinya para usahawan nak tahu apa bentuk bimbingan yang ada di dalam dana pembangunan tersebut. Jadi ianya memenuhi elemen-elemen ada promosi dan latihan, pembangunan sistem, pembangunan produk itu sendiri, konsultansi dan perundangan inovasi. Dekat sini dah tidak perlu nak hire tenaga expert berkenaan dengan perundangan kerana di dalam skop dana ini sendiri dah ada kos-kos yang berkaitan yang akan dimasukkan. Juga perakuan pensijilan seperti contohnya halal, jadi ataupun sir daripada badan-badan pentaulihan yang lain seperti SIRIM dan sebagainya. Manakala juga ada kita buat juga untuk difusi di mana ada prototipe pengeluaran dan pembangunan prototipe serta pembaikan reka bentuk, konsep dan juga paling akhir adalah pelindungan harta intelek. Pelindungan harta intelek ini bukan akan dipunyai oleh SME Corp ataupun YIM tetapi oleh usahawan-usahawan itu sendiri, di mana innovator itulah yang punya untuk harta intelek ini. Jadi tak perlu keluarkan belanja lain. Boleh apply kalau ikut kriterianya dan kalau berjaya inilah skop dana yang ada. Jadi kita nak tunjuk juga, saya ambil masa 2 minit macam tu. So kita tengok success stories yang di bawah yang tahun daripada 2016-2015. Teruskan. Jadi kita nampak ada makanan, dalam sektor makanan ada tuhau hiliran. Kalau orang tak biasa, tuhau hiliran ni adalah merupakan makanan etnik di Sabah, halia hiliran, juga ini daripada produk-produk Sabah. Manakala di 2016 ini kita highlightkan sedikitlah berkenaan produk-produk yang telah diberi penjanaan. Teruskan 2016 ada microhydro. Microhydro ini telah memberi sumber elektrisiti kepada penduduk di sekitar dengan bil dia pun bukan bayar setiap bulan, hanya bayaran untuk maintenance, di mana
telah pun memberi electricity untuk penggunaan alat-alat elektrik, contoh TV, lampu dan sebagainya kepada lebih daripada 40 buah kampung di Sabah. Dan kita ada CNC machine, ada Yamni, mi sayur. Yamni mi sayur ni bila kita ada isu cabaran untuk bagi makanan yang bernutrisi kepada anak-anak. Ada affordable wheelchair dan juga multi-purpose truck for agriculture. So ini tahun 2016. Kalau kita tengok 2017 pula, ini antara yang kita pilih adalah Kundasang Aqua Farm, merupakan di mana sistem pewarisan biasanya di kalangan orang Melayu, tanah yang 10 ekar makin kecil bila tiba zaman anak-anak dan cucunya. Jadi di sini Kundasang Aqua Farm mencari create the efficiency. Jumlah 10 ekar tanah sama je dengan kalau you ada 1 ekar untuk Kundasang seperti di Kundasang Aqua Farm. Kita ada kesoku untuk orang yang ada masalah lutut nak untuk ni, jadi kerusi solat ada. Nano Maker Kit, Express Pattern Swing Ruler. Express Pattern Swing Ruler ni buat baju dah tak susah. Orang biasa-biasa macam saya pun mungkin boleh, Cik Rizal pun mungkin boleh, Cik Muiz pun boleh, yang nak menjahit ikut je 1 jam, 2 jam dah jadi dah satu blouse untuk isteri. Mana tahu untuk hari jadi kali ni nak buat baju untuk blouse untuk isteri, boleh belajar dengan Express Pattern Swing Ruler. Dan juga kita ada CNC machine yang macam saya katakan tadi. Manakala pada tahun 2018 ada light shower. Light shower ini adalah fokus memberi untuk golongan orang yang tak ada rumah, gelandangan, untuk dia mandi dan membersihkan diri. Dan light shower ada mata adalah di mana teknologinya spek mata kita ni mengikut wajah orang Asia, dan Trofax adalah untuk wanita, bagi kalau ada berlaku kebakaran nak keluar, jadi dia ringan je, dia boleh kita ni, dan juga MedCard so itu 2018 dan seterusnya pada 2020 banyak pada pandemik dan juga flex soap itu adalah bagaimana proses untuk membuat baju, non-contact thermometer, sanitizer, ini semuanya affordable produk dan juga sangkar penyembelihan mudah alih yang telah pun dilancarkan pada tahun lepas semasa pandemik COVID 2019 bermula. Itu daripada sikit sebanyak daripada Yim dan Cik Muiz. Panjang lebar Puan Syamila cerita kan. Tapi bila kita tengok cukup menarik semua peralatan ataupun ciptaan rekaan inovasi yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia, dan saya rasa sebagai seorang rakyat Malaysia juga cukup berbangga melihat perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Sebab tu kita masih lagi meneruskan program seperti inovasi inklusif ni. Baiklah, saya ada terima satu soalan di ruangan komen Facebook daripada Cik. Dia saya, puan dia. Panjang slide tu, saya nak bagi slide saya pada slide. Boleh. Okey. Yim buat. Boleh Pak, boleh. Baiklah, berbalik pada kita punya ruangan komen sebentar tadi, saya terima satu soalan daripada salah seorang penonton yang menonton sesi kita pada hari ini, Encik Abdul Rahman Omar. Beliau bertanya, saya dari sektor industri kecil luar bandar, pembuatan minuman ready to drink. Soalannya, adakah program HIP6 ini boleh dipadankan dengan perniagaan saya? Okey, mungkin siapa, Cik Rizal ke ataupun Puan Syamila ingin menjawab soalan Encik Abdul Rahman Omar sebelum kita ke soalan seterusnya? Saya bagi Cik Rizal lah. Cik Rizal dia keluarkan dana, saya buat. Boleh. Cik Rizal? Jawab. Nanti Puan Syamila pun boleh tambah. Ya betul, boleh. Okey, dari segi apa ni yang cakap industri ataupun perniagaan yang ada elemen-elemen inovasi dan juga melibatkan community B40 atau micro enterprises, maka insya-Allah saya rasa boleh kita pertimbangkan untuk mereka memohon
sedikit dana ataupun geran yang telah ditawarkanlah di bawah program ini. Cuma mereka perlu berhubung dengan pihak SME Corp ataupun Yayasan Inovasi Malaysia ini untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Kalau nak dapat, dalam website kita memang ada lah this program, program inovasi inklusif ini. Tetapi secara orang cakap umumnya jawapan saya memang boleh, sebab kalau ada inovasi punya elemen ataupun elemen-elemen inovasi dan juga melibatkan golongan B40 dan usahawan luar bandar serta micro enterprises lah yang kita nak tekan kat sini, memang insya-Allah kita boleh pertimbangkan. Ya. Baiklah, Puan. Saya nak tambah sikit Cik Boleh. Terima kasih pada Cik Rahman tadi. Ready to drink ni, dia juga kena create affordability untuk produk dia. Jadi macam saya nyatakan tadilah, produk tu mampu dibeli oleh B40, membantu komuniti untuk mendapat the same equality of life lah, Yes, of betul. life, macam tu. Okey, tak apa. Mungkin Cik Abdul Rahman boleh tinggalkan nombor telefon dan juga email secara private message kepada laman Facebook SME Corp Malaysia, dan Sekretariat Program Inovasi Inklusif akan berhubung dengan Cik Abdul Rahman. Boleh kalau macam tu? Kita teruskan sesi kita pada hari ini. Okey, baiklah. Seterusnya Cik Rizal. Soalan saya, jika sebelum ni inisiatif inovasi inklusif ni diletakkan di bawah program berimpak tinggi HIP6 di bawah SME Master Plan ataupun Plan PKS 2012-2020. Jadi kita melangkau ke tahun 2021 di mana Plan PKS kita dah pun selesaikan. Jadi sekarang ni untuk rancangan Malaysia yang ke-12 bermula tahun 2021 hingga ke 2025 ni, apakah hala tuju program ini? Okey. Setelah berakhirnya tahun 2020, maka ianya menandakanlah tamat pelan induk PKS 2012-2020 dan berakhirnya program berimpak tinggi 6 ataupun HIP6 yang kita selalu sebutlah dari segi akronimnya, yakni program inovasi inklusif. Namun demikian, kerajaan melalui agensi yang terlibat seperti SME Corp Malaysia dan juga Yayasan Inovasi Malaysia, malah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi juga menyatakan di sini masih akan kita teruskan inisiatif membangunkan golongan B40 dan usahawan luar bandar dengan pengenalan program baru, iaitu Inclusive SME Ecosystem atau singkatannya IC. Jadi dengan adanya IC ini, maka golongan-golongan yang seperti dinyatakan tadi, B40 dan juga usahawan luar bandar masih boleh diteruskan, dan kita akan memberi fokus kepada usahawan ini akan menjadi lebih meluaslah maksudnya, dan mencakupi golongan yang berada di kawasan pedalaman serata Malaysia. Dan bukan itu saja, akan melibatkan golongan usahawan tetapi juga akan melibatkan golongan rakyat biasa seperti peniaga mikro, yakni micro enterprise, dan golongan pelajar dan lain-lain secara tidak langsung. Dan penganjuran program ini juga tidak hanya akan tertumpu kepada kerjasama bersama agensi kerajaan, tetapi ia akan juga melibatkan sektor swasta, pemain industri utama dan juga badan-badan NGO. Jadi memang kita akan meluaskan lagi kita punya program ini dengan strategic partner yang berpatutan. Dan aktiviti pencarian inovator baru juga akan dilaksanakan dengan lebih inklusif dan secara terus. Contohnya memang kita pun ada melaksanakan dengan rakan strategik Yayasan Inovasi Malaysia mengadakan pertandingan inovasi bagi seluruh Malaysia untuk mencapai lebih ramai golongan inovator dan juga PKS berada jauh daripada pusat bandar umpamanya. Dan setelah itu kita akan maklumkanlah dia punya skop ataupun bantuan kepada mereka yang mereka perlukan. Dengan itu saya rasa hala tuju program umpama HIP6 akan diteruskan dengan nama baru, iaitu IC. Inclusive SME Ecosystem. Dengan itu saya rasa kita orang cakap maksudnya
risau kalau program ni dah habis di bawah rancangan Malaysia ke-11, tetapi di bawah rancangan Malaysia ke-12 kita akan teruskan lebih banyak penambahbaikan, insya-Allah. Baik, saya kira cukup menarik Cik Rizal sebab sebelum ni kita lebih kumpulan SASA lebih kecil, tapi untuk rancangan Malaysia ke-12 ianya dibesarkan. Maknanya kita melihat keperluan untuk dibesarkan golongan yang menerima bantuan ini supaya lebih banyak innovator dan juga lebih banyak produk-produk berinovasi kita boleh bantu melalui program ni. Terima kasih Cik Rizal untuk penjelasan yang cukup ringkas dan lengkap tu. Baiklah, berbalik kepada Puan Syamila, inisiatif inovasi inklusif ni adalah satu yang tidak asing lagi lah, terutamanya kepada PKS ataupun syarikat yang ingin mengaplikasikan inovasi dalam perniagaan mereka. Jadi saya nak tanya Puan, sepanjang pelaksanaan inisiatif ini, apakah perubahan paling ketara yang Puan dan juga mungkin pasukan-pasukan Yayasan Inovasi Malaysia yang bersama-sama dengan usahawan ni membantu mereka daripada mula projek sehingga habis ni, apa perbezaan ataupun perubahan signifikan yang ada pada mereka ni? Terima kasih Cik Muiz, dan saya tadi dengan Cik Rizal saya ucapkan tahniah pada Cik Rizal kerana HIP6 tu telah pun ada perkembangan dan diperluaskan di dalam inklusif SME ekosistem IC. Okey, menjawab pertanyaan daripada Cik Muiz tu apa signifikan kita pun tak nak orang kata kompang di tepuk sendiri kan. Jadi memang boleh we can claim anything. Jadi kita buat ni kan. Tetapi berdasarkan kajian impact program HIP6 pada tahun 2020, sebanyak 12 daripada 66 projek inovasi yang telah kita soal selidik, bukan kami, kita ada badan akademik yang keluar dan buat semua soal selidik tersebut, bahawa yang paling signifikan adalah berjaya mencapai hasil jualan lebih daripada 15,000 sebulan. Okay, that's good. Jadi daripada segi penjanaan pendapatan dan juga penjanaan pekerjaan. So yang kita nampak jelas bahawa mereka keluar daripada kepompong daripada setakat 5,000, 6,000 sebulan menjadi pendapatan pada 15,000, daripada pekerjanya hanya 2-3 orang menjadi 6 orang. Jadi yang memberi significant impact lah. Okey, baik Puan. Nampak jelas bila kita bercerita tentang bantuan yang memfokuskan kepada B40, memfokuskan kepada golongan luar bandar, sales dan juga peluang pekerjaan tu antara kaya ukur yang menentukan dari segi saiz sebuah PKS ataupun bagaimana prestasi dari tahun ke tahun. Jadi nampak clear di situ di mana di bawah inisiatif inovasi inklusif ni kita cater ataupun kita address isu-isu yang direct kepada kelompok-kelompok SASA ni. Baiklah Cik Rizal, tadi Cik Rizal ada bercerita tentang peruntukan bajet yang diberikan. Mungkin kali ini secara lebih sedikit mendalam, kita bagi sikitlah teaser kan kepada semua penonton pada hari ini. Apakah corak peruntukan untuk program dan berapakah peruntukan yang diletakkan di bawah inisiatif inovasi inklusif untuk rancangan Malaysia ke-12 ni? Okey. Sebelum tu mungkin saya terangkan ataupun beri sedikit mencakap latar belakang lah. Kita memulakan program inklusif inovasi ini pada rancangan Malaysia yang ke-10 lagi, ya. Dan di bawah rancangan Malaysia yang ke-10, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 4 juta ringgit, ya. Dan di bawah rancangan Malaysia yang ke-11, yang mana di bawah SME Master Plan, Pelan Induk PKS 2012-2020, kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak 17.47 juta ringgit, ya. Dan untuk rancangan Malaysia ke-12, ya, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 20 juta ringgit. Ini menunjukkan betapa kerajaan begitu prihatin dan membantu golongan B40 ataupun B40 serta usahawan luar bandar di dalam pembangunan produk-produk yang berinovasi, ya, di kalangan mereka, ya. Jadi untuk rancangan Malaysia ke-12 yang mana dengan nama barunya kita bagi nama IC, program IC, inklusif SME ekosistem. Ya, jadi akan diteruskan, ya, sebanyak 20 juta ringgit untuk 5 tahun yang akan datang.
Dan suka saya ingin menyebutkan di sini hasil dari peruntukan yang telah diberikan di bawah rancangan Malaysia ke-10 dan ke-11, sebanyak 114 inovasi yang telah diterima dan dibantu oleh SME Corp Malaysia bersama Yayasan Inovasi Malaysia sebagai agensi pelaksana di bawah program ini. Dan sebanyak 60 inovasi pula telah bersedia untuk dikomersialkan, untuk bersedia memasuki pasaran. Jadi hasil tu memang ada, orang cakap, impact ataupun outcome yang besar. tinggi, Betul. berkesan. Dan insyaAllah untuk rancangan Malaysia ke-12 kita akan teruskan inovasi-inovasi ini untuk dikomersialkan dan memberi lebih banyak lagi peluang kepada golongan B40 dan usahawan luar bandar tadi, agar kita dapat memberi khidmat kepada komuniti-komuniti luar bandar untuk mereka mendapat manfaat, bukan hanya dari segi mengeluarkan hasil produk yang inovasi itu, juga dapat mengguna produk-produk ini kerana as mentioned just now by Puan Syamila, one of the element is about affordability. Maksudnya mereka bolehlah membeli ataupun dengan harga yang berpatutan inovasi-inovasi tadi yang seperti Puan Syamila tunjukkan di bawah success story daripada 2016 sampai 2020. Betul. Dan secara ringkasnya saya juga ingin menyatakan di sini dana dan bantuan yang akan diterima oleh setiap peserta program terbagi kepada 3 jenis model. Yang ini memang program yang bersama Yayasan Inovasi Malaysia. Satunya itu saya sebut di sini maksimum geran sebanyak RM200,000 untuk model innovator entrepreneur untuk mereka menggunakan dana ataupun peruntukan itu untuk mereka melaksanakan beberapa ataupun skop yang telah ditentukan seperti pendaftaran IP, reka bentuk, pembangunan prototipe, pengujian dan juga pengesahan produk umpamanya, yang mana Puan Syamila pun ada tunjuk di dalam slide sebelumnya. Jadi saya rasa kita akan teruskan program ini insya-Allah, dan juga ada model-model yang lain yang lebih kurang daripada RM200,000 yang mana di bawah community enabling model RM50,000 Puan Syamila betul Betul RM50,000 dan licensing model. Licensing model maksimum dia sebanyak RM50,000 jugalah. So model-model ini maka innovator-innovator tu boleh tahu yang mana mereka boleh sasarkan dari segi pembangunan inovasi produk-produk khidmatan mereka, termasuklah proses pengeluaran produk-produk tersebut. Dengan itu saya rasa peruntukan yang telah diletakkan oleh kerajaan tu memadai dan mendukung hasrat kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk terus melaksanakan inisiatif inovasi inklusif ini. Okey, terima kasih Cik Rizal. Menarik bila kita bercakap tentang figure, tentang peruntukan, semua orang nak tahu berapa banyak yang akan disalurkan kepada usahawan. Tapi as we move along, kita akan ceritakan dengan lebih lanjut lagi bagaimana usahawan atau PKS boleh memohon untuk inisiatif inovasi inklusif ni. Tapi sebelum tu, kepada semua tuan-tuan dan puan-puan para penonton juga, maklumat-maklumat berkenaan dengan program-program SME Corp Malaysia dan juga program YIM kesemuanya boleh dilayari melalui laman sesawang rasmi SME Corp Malaysia www.smecorp.gov.my. Di situ juga untuk setiap program kita dah letakkan pegawai-pegawai ataupun detail ataupun butiran telefon dan juga email untuk tuan-tuan dan puan-puan hubungi. Ialah bila kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ni tak boleh berjumpa, tak boleh datang pejabat nak jumpa orang dan sebagainya, kita cuba untuk membantu secara atas talian. Baiklah, kita beralih pula kepada Puan Syamila. Saya pasti Puan dan juga pasukan Puan lah boleh dikira lah sebagai talent scout di mana ataupun headhunter lah bila kita tengok tentang inovasi ni. Okey, Yayasan Inovasi adalah antara yang pertama dapat melihat rekaan-rekaan ataupun reka cipta terkini daripada usahawan. Mungkin Puan boleh kongsikan dengan saya, dengan Cik Rizal dan juga para penonton di Facebook Live sekarang ni yang menonton, antara ciptaan yang unik dan mendapat perhatian banyak pihak hasil daripada program ni. Terima kasih Cik Muiz. Okey, memang kalau dalam istilah commercial headhunter tu kita membayangkan agensi yang headhunter untuk jadi ketua pegawai eksekutif contoh. Tapi uniknya YIM ni adalah headhunter untuk orang biasa-biasa.
Bila orang biasa-biasa tu maksudnya kita ni kena pergi ke tempat tu. Jadi dengan pandemik keadaan ini cabarannya ada, isunya ada, tapi yang sebenarnya itulah kelainan yang patut kita lakukan sebagai sebuah agensi, nama pun inovasi. Jadi produk inovasi tu mestilah unik, berkualiti serta memberi pulangan dan manfaat kepada masyarakat lah, khususnya golongan B40. Ada beberapa ciptaan yang unik yang telah kami jumpa. Tadi pun saya dah share berkenaan dengan produk inovasi Smart Ruler tadi di design Magic Ruler. Smart Ruler, Magic Ruler ialah merupakan alat bantuan menjahit untuk melukis pola jahitan. Sebab tu saya kata tak ada halangan lagi untuk semua orang menjahit. Kalau dulu jahit manual dia susah, ini kita dah siap dilukis dan kemudian kita just jahit. Jadi ianya lebih pantas, mudah, tak ada tanpa formula apa-apa yang mengelirukan. Kalau dulu kena kira tau, daripada leher ke tu berapa, bahu, dia tak ada dah macam tu sekarang. Dia pakai pola tu memang akan jadi baju, takkan jadi seluar lah. Macam tu, kalau pakai pola untuk gaun, jadi gaun. Dia tak akan jadi benda lain. Ya. Jadi inovasi ini meningkatkan produktiviti dengan mengurangkan hampir lebih 50% penggunaan tenaga kerja dalam penghasilan lukisan bentuk jahitan dan hanya boleh disiapkan menggunakan 1 jam siap baju. Okey. Di mana ni Puan? Yang ni? Dan di mana ya? Produk kedua Cik Muiz saya nak tunjuk cerita juga berkenaan dengan kita tak hanya untuk orang dewasa kan, kita kata inklusif kan. Jadi untuk excluded group ni kepada anak-anak yang mempunyai masalah lambat perkembangan pertuturan dan bahasa pun ada. So kita anggap dia menggunakan alternative augmentative communication yang menggunakan alat bantu mendengar. Kat sini innovator ni telah pun mengembangkan produk dia daripada products and by products. Jadi dia telah menerbitkan siri buku, kebarukan dan dia sedang menjalankan kerjasama dengan TV9 sekarang ni untuk animasi dan travel log yang bakal negara. Jadi ini extension tau daripada apa yang kita telah bantu. Dan yang terbaru yang akan melengkapi ruang reka adalah salah satu lagi usaha sama YIM dengan kami punya parent Mosti dan juga SME Corp, iaitu produk inovasi Curry Puff Maker. Kalau kita ingat Curry Puff ini makanan ruji, mesti nak makan Curry Puff ya. Jadi alat Curry Puff ini mampu menghasilkan 150 biji Curry Puff dalam masa 1 jam. Berbanding dengan cara manual dulu 25 biji 1 jam. Jadi dia create 6 kali ganda pengeluaran. Itu daripada 3 lah contoh. Menariklah, maknanya Puan Syamilah sambil tengok Messi Curry Puff sambil makan Curry Puff jugalah. Ya, boleh. Alright, okay. Terima kasih Puan. Itulah saya harap mungkin as we move forward lebih banyak lagi usahawan kita cuba untuk hadir dengan reka cipta yang cukup menarik. In the end akan memberi nilai tambah bukan sahaja kepada jualan syarikat, tapi fokus kita juga untuk reka cipta ini membantu perniagaan-perniagaan lain supaya menjadi lebih produktif dan lebih efisien. Baiklah, saya melihat kita punya ruangan komen di Facebook. Kita ada pertanyaan daripada Encik Rahman D. Beliau bertanya adakah program IC hanya fokus kepada permohonan yang mempunyai SSM atau individu biasa pun boleh memohon? Ini soalan pertama beliau. Dan yang kedua, apakah tahap kriteria untuk startup? Sama ada di peringkat idea ataupun launch produk. Mungkin saya berikan soalan yang pertama ni kepada Puan Syamilah. Soalan yang kedua untuk Encik Rizal. Boleh? Okay, kita start dengan Puan Syamilah dulu. Okay, fokus adakah syarikat atau individu? Okey, individu ni yang untuk memohon dana ni mesti ada syarikat. Tapi syarikat tu bukan sedia berhad pun tak apa. Ada enterprise pun dah cukup.
Okey. Jelas Cik Rahman. Puan Syamila kata kena ada syarikat. Walaupun seorang ke dua orang ke, mestilah permohonan ni diisi dan dipohon oleh syarikat. Okey, soalan kedua Encik Rizal. Tahap kriteria untuk produk inovasi ni dimasukkan ataupun dipohon di bawah IC ni, adakah di peringkat idea saja ataupun produk yang sudah ada? Jawapannya kedua-duanya sekali. Maksudnya okey. dari segi idea sampailah kepada dia punya tahap nak di-commercializekan, commercialkan ataupun di pertengahan. Tetapi of course sebolehnya kita nak tengok produk yang orang cakap low hanging fruits lah. Betul. Lagi bagus so that kita hasilnya pun dapat digunakan ataupun dipasarkan dengan cepat so kita buka kepada semua tapi kita akan halusi dan pertimbangkan sewajarnya. Betul. Okey, terima kasih. Saya nak boleh Puan. Boleh. Untuk yang produk tersebut, kalau kita melihat daripada ukur teknologi readiness level tu, dianya yang apa yang Cik Rizal nyatakan tadi, dia berada di tahap 3, TRL 3. Jadi maksudnya ialah bimbingan facilitation yang kita akan buat ni sehingga dia akan mencapai kepada tahap 6 dan 7 untuk ready kepada commercialization. Baiklah. Okey. So Encik Rahman menjawab kepada persoalan Encik Rahman tentang tahap sama ada peringkat ID ataupun launch produk, mestilah sekurang-kurangnya teknologi readiness level 3. Baiklah, Encik Rahman mungkin boleh PM sekretariat, PM kontak email dan juga nombor telefon Encik Rahman ke ruangan DM SME Corp Malaysia Facebook, dan sekretariat untuk program IC ni akan hubungi Encik Rahman untuk mungkin kita boleh bincang dengan lebih lanjut sama ada kita tengok produk ataupun teknologi yang cuba Encik Rahman reka ataupun buat ni mungkin boleh dibantu di bawah program IC. Baiklah. Okay, pergi pada soalan seterusnya Encik Rizal. Sebagai agensi yang bertanggungjawab di dalam membangunkan industri PKS di Malaysia, inovasi ni semakin menjadi antara agenda utama dalam proses pembangunan sesebuah PKS tu. Pada pendapat Encik Rizal sendirilah, apakah kadar perkembangan inovasi di Malaysia? Adakah semakin meningkat ataupun masih banyak lagi penambahbaikan dari segi bantuan ataupun pelaksanaan program di peringkat kementerian dan agensi perlu diperhalusi bagi memastikan ianya diterima secara menyeluruh oleh industri PKS di Malaysia? Okey, terima kasih for that question. Pada pendapat saya, Muiz dan juga penonton-penonton semua, memang terdapat perkembangan dari segi tahap inovasi di dalam industri di Malaysia ini. Secara amnya ada perkembangan inovasi yang mereka usahawan-usahawan ini telah menggunakan mesin, teknologi moden Namun demikian perkembangan inovasi ini tidak ketara dan juga tidak secara menyeluruh, terutamanya yang melibatkan usahawan B40 dan pengusaha luar bandar. Maksudnya masih ada ruang untuk kita tambah baik dan juga tingkatkan lagi pembangunan inovasi di kalangan B40 dan juga usahawan luar bandar. Dan memang seperti saya nyatakan tadi, kita tak nafikan banyak usahawan telah menyertai program-program dianjurkan oleh agensi-agensi kerajaan untuk mendapat manfaat dan telah menggunakan teknologi moden dan menghasilkan produk-produk yang berinovasi dan juga atau meningkatkan lagi proses-proses pengeluaran produk tersebut secara inovasi. Dan industri-industri besar juga telah berevolusi secara pesat dalam penghasilan produk berinovasi ini, menggunakan inovasi serta teknologi moden dalam penghasilan produk mereka. Kita nampaklah perkembangan dari segi tahap manufacturing ataupun pembuatan kita telah meningkat maju. Banyak industri-industri seperti di sektor otomotif, sektor kesihatan yakni medical devices, serta aerospace, banyak menggunakan mesin-mesin yang tertentu untuk meningkatkan lagi kadar produktiviti mereka. Namun masih banyak perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja buruh dan kaedah tradisional. Maksudnya kita perlu war-warkan ataupun sarankan lagi penggunaan ataupun adoption of teknologi di kalangan mereka supaya mereka lebih berinovasi dan lebih orang cakap dapat mengeluarkan produk pada kos yang
yang berpatutan, ya. Dan samping itu, sekiranya kita tinjaukan program-program yang telah dihasilkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak-pihak kementerian serta agensinya, memang banyak program-program yang inovasi. Contohnya tertubuhnya juga badan-badan seperti SME Corp Malaysia sendiri yang mewujudkan program-program B40 ini, dan juga micro enterprises, dan juga agensi seperti BIM sendiri tertubuhnya adalah untuk membangunkan lagi program-program seumpama ini, ya, inclusive innovation ini. Dan juga program-program yang lain lah di bawah MARA, Tekun, Magic, Cradle, MDEC, semua ini adalah berjuruskan kepada inovasi. Dan di samping itu, suka juga saya menyatakan di sini SME Corp sebagai CCA, Central Coordinating Agency, ataupun pusat penyelaras untuk pembangunan program-program PKS, juga telah meneliti, menghalusi program-program, termasuklah yang berimpak tinggi dan berinovasi. Dan memang ada pelbagai program, ya, dan kita pastikan program ini berjaya, dan kita akan monitor, ini memantau dari segi laporan-laporan yang mereka berikan setiap tahun kepada SME Corp sebagai penyelaras untuk program SME ini. Dan kita akan bentangkan program-program seumpama itu, bukan hanya inovasi tetapi yang lain-lain juga, di surat yang akan datang bersama dengan Perdana Menteri, iaitu NSDC lah, National Entrepreneur and SME Development Council, Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan, ya, yang akan diadakan tak lama lagi lah, ya. Jadi menjadi tanggungjawab PKS sendiri juga, saya nak sarankan kepada usahawan dan inovator supaya lebih cakna, lebih pantas mencari peluang dan juga informasi, mendekati agensi-agensi yang terlibat yang berkenaan dengan inovasi ini, supaya mereka lebih mengetahui apakah program-program yang boleh membantu mereka sendiri, ya. Dan salah satunya seperti program inovasi inklusif ini di bawah SME Corp dan juga Yayasan Inovasi Malaysia. Okey, terima kasih Cik Rizal. Cukup teliti dan juga perincian yang cukup saya sepadat untuk kita berikan kepada usahawan bila kita bercerita tentang inovasi ni. Baiklah, Puan Syamila, melangkah ke hadapan, saya pasti YIM mempunyai banyak perancangan dan juga penambahbaikan yang ingin dilaksanakan bagi memastikan bantuan dan program, terutamanya program IC ni, berlangsung dengan lebih efektif dan efisien. Boleh Puan kongsikan antara penambahbaikan kepada program yang akan dilaksanakan untuk tahun ni apabila kita dilanda wabak pandemik COVID-19, banyak PKS yang nak tutup, perlukan bantuan. Bagaimana YIM dalam situasi ini, YIM cuba untuk alter ataupun ubah program tambah baik supaya ianya dapat dirasai ataupun dapat dinikmati oleh usahawan-usahawan. Okey, terima kasih Cik Muiz. Okey, memang banyak penambahan dan pembaikan program untuk tahun 2021. YIM, ruang lingkup di bawah YIM ni adalah inovasi sosial. Makanya di dalam inovasi sosial tu dia ada value chain dia dan juga ekosistem yang tersendiri. Jadi untuk melengkapkan ekosistem yang tersendiri itu, itulah keberadaan YIM dengan program-program baru yang memang telah pun diberi mandat kepada YIM oleh Kementerian Sains sendiri, dan bersama-sama dengan apa yang ada sebagai agensi pelaksana untuk program ICT insyaAllah dan HIP6 yang lalu bersama SME Corp. Jadi ianya dipermudahkan. Maksudnya kalau daripada segi contoh macam mana nak dapat platform untuk mensiasati inovator-inovator baru, contoh kan, dengan keadaan pandemik sekarang ni, bagaimana nak still lagi menjadi champion kepada penjejakan inovasi di peringkat akar umbi dan inclusive innovation. Makanya tahun ini sebenarnya bermulanya tahun lepas lagi. Sebagai contoh, YIM telah pun mengadakan satu bernama Ruang Reka at Community. So, Ruang Reka Community ini mensasarkan PPR dan PPA.
di rumah awam, perumahan awam. Di sini akan diadakan satu platform, ada satu premis di mana akan diajar modul-modul yang berkaitan dengan digital dan teknologi. Dan daripada sini juga akan adanya penghasilan inovasi dan akan adanya elemen sokongan inovasi sosial itu daripada NGO yang aktif. Jadi kita ada satu lagi penambahbaikan di dalam program HIP6 itu sendiri bernama NGO at Makaton. So NGO at Makaton ini akan berdaftar dengan database di YIM dan kita akan melihat bagaimana mereka sebenarnya boleh aktif. Dan salah satu daripada objektif kita mengadakan NGO Makaton untuk membaikkan lagi ekosistem inovasi sosial ini. NGO Makaton, NGO ini dipilih atas dasarnya mereka biasanya NGO ni dia ada one off program sahaja. Contoh ya yang tak begitu sustain lah. Saya nyatakan bahawa contoh katakan program misi banjir. Ya, program misi banjir bagi dia ambil donation, memang ada keupayaan untuk mereka mengumpul dana. Tapi apa selepas itu? Jadi dengan adanya elemen-elemen pembaikan seperti ruang reka, inovator di PPR itu sendiri dan juga NGO yang akan mengambil tugas kita sebagai pembimbing di setiap komuniti tersebut untuk orang kata meneruskan inovasi yang ada kita bimbing tadi terus kepada commercialization dan menetapkan ekosistem pekerjaannya, quality of life-nya. Jadi dia ada sinergi dekat situ. Itu salah satu daripada yang kami nantikan jugalah untuk usaha sama seterusnya. Baiklah, terima kasih Puan. Hopefully lebih banyak community, lebih banyak golongan sasaran yang kita boleh reach out through program yang kita jalankan bersama. Sedar tak sedar kita dah pun sampai. Saya nak tambah lagi. Boleh. Jadi supaya usahawan dekat luar dia tahu bahawa mereka tidak akan dipinggirkan, di mana YIM mensasarkan at least 20 tempat platform ini dijalankan tahun ini juga bersama dengan SME Corp. Alright, 20 tempat ya tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang kita akan share puan ya di Facebook, di laman web berkenaan dengan ruang reka Makaton ni. Baiklah, sedar tak sedar dah 50 minit kita bersiaran. Kita cuma tinggal 10 minit, lebih kurang 10 minit macam itulah untuk soalan yang terakhir. Saya ajukan kepada kedua-duanya soalan yang sama kepada Encik Rizal dan juga Puan Syamila. Apakah harapan dan juga nasihat buat PKS di luar sana yang masih lagi teragak-agak untuk menyuntik aspek ataupun elemen inovasi dalam perniagaan mereka, dan juga mungkin apakah harapan Cik Rizal dan juga Puan Syamila when it comes to pelaksanaan program inovasi inklusif yang kita usahakan bersama ni. Okay, boleh mula dengan Cik Rizal dulu. Okay, nasihat dan harapan saya kepada PKS ataupun usahawan, terutamanya juga termasuklah inovator di luar bandar dan juga golongan B40 sentiasa bersedia ya, untuk mengadaptasikan diri dengan keperluan pasaran dan juga perkembangan teknologi moden yang kita lihat sekarang ni berkembang dengan begitu pesat ya. Seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan juga krisis pandemik COVID-19 ini, kita boleh nampak begitu ketaranya perubahan ataupun business model yang mana banyak golongan harus bersedia untuk berubah dan berkembang mengikut situasi semasa supaya tidak ketinggalan. Contohnya ya, sekarang banyak bisnes-bisnes di luar sana ataupun perniagaan di luar sana telah menukar cara mereka berniaga. Contoh yang paling simple seperti saya cakap adalah bisnes online. Maksudnya membuat bisnes secara online ataupun dalam talian ya. Kita ada banyak platform-platform e-commerce tempatan dan juga antarabangsa. Yang macam antarabangsa tak perlulah saya sebut ya, macam Lazada, kan, Shopee, Alibaba, semua orang dah tahu. Tapi kita juga mempunyai e-commerce platform tempatan
Saya sebut di sini ada platform-platform yang telah bekerjasama dengan pihak SME Corp. Umpamanya Warungku, ya. Dan kita ada Bazar Rakyat, kita ada Desa platform, untuk mereka menengahkan barangan-barangan mereka, sama ada untuk dibuat sendiri ataupun barang-barang mereka buat packaging sendiri, ya, untuk dipasarkan melalui platform-platform online ini, ya. Di samping itu saya juga nak nasihat dan sarankan, bukan hanya tumpukan ataupun fokuskan pasaran domestik, tetapi juga pasaran atau pasaran antarabangsa ataupun export market. Ini adalah satu orang cakap fokus utama untuk PKS, untuk kita terus berdaya saing dan mempunyai orang cakap competitive edge untuk mereka terus menjana pendapatan melalui export market yang tertentu, dan di bawah SME Corp, program-program SME Corp, kita mempunyai program umpama itulah untuk membantu mereka mengekspor barangan mereka dan juga perkhidmatan. Dan selain itu, Muiz dan juga penonton-penonton, saya nak menekankan di sini juga supaya mereka lebih mencakap, mengetahui dan mendapat ilmu berkenaan dengan revolusi industri 4.0, ya. Kerananya dengan adanya elemen-elemen IR 4.0, umpamanya 3D printer, artificial intelligence, ya, penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu di smartphone, maka boleh membantu mereka menguruskan perniagaan mereka dengan lebih efisien. Dan akhir kata, saya haraplah program-program yang telah dirancang bersama Yayasan Inovasi Malaysia dalam program inovasi inklusif ini akan terus berjaya dan dapat memberi manfaat kepada golongan fokus yang lebih, orang cakap, kita akan sasarkan di golongan B40 dan juga usahawan luar bandar, supaya mereka tak tertinggal. Our tagline in this is no one will left behind. Yeah. So dengan itu saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua usahawan-usahawan, terutamanya usahawan program inklusif ini, inovasi inklusif ini, supaya mereka melibatkan diri mereka untuk menyumbangkan kepada ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih Cik Rizal. Saya rasa penutup yang cukup cantik di mana kita nak bagi tahu supaya jangan takut untuk merubah kepada sesuatu yang lebih baik. Itu yang penting sebenarnya. Kita nak usahawan kita ni jangan terlampau berada di takut yang lama, tetapi dalam masa yang sama berubah untuk lebih berdaya saing dan juga kompetitif. Bak kata Encik Rizal tadilah. Okey, kita dengar pula orang kata apa, harapan mungkin secara sihat daripada Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia, Puan Syamila. Silakan Puan. Terima kasih. Saya cuba menguraikan lagi sedikit berkenaan dengan kesediaan, ya, untuk berubah dan berkembang yang macam Cik Rizal nyatakan tadi, dan mengikuti competitive age and revolusi IR 4.0. Mesti usahawan apa semua, macam mana saya nak dapat dekat Malaysia ni maklumat-maklumat yang macam tu, selain daripada FB dan sebagainya tu. Jadi sebenarnya di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, selain daripada dasar usahawan, ya, kita ada juga roadmap, pelan pembangunan, seperti roadmap robotik, roadmap pembangunan vaksin negara, roadmap social innovation, roadmap startup, ya. Ini semuanya ada kaitan dengan teknologi revolusi. Jadi untuk kita bersedia menyuntik elemen inovasi, mencari peluang, yang lebih luas, jadi perlu ada rujukan yang menjadi, kita kata, kiblat kita lah. So kalau kita nak betulkan kiblat, kita tak boleh kesana kemari, kena ada satu yang kita pegang. Jadi roadmap inilah membantu untuk kita sustain dan survive. Kalau kita berlaku betul sesuatu, masih lagi ada jalan yang boleh kita ikut, berdasarkan daripada roadmap dan dasar-dasar yang akan pihak kerajaan dan agensi yang berkaitan akan cadangkan dan buat. Contoh macam di YIM, kita akan teruskan dengan dasar inovasi sosial, insyaAllah. Jadi doakan, saya juga doa supaya berharap agar perancangan bagi tahun 2021 ini
untuk semua innovator dan PKS, maka hasilkanlah inovasi ya. Jadi jangan tergagap-gagap, kena lebih berani sebagai survival kita. Jadi kalau tiada industri, tiada PKS, apa pula tugas kami? Jadi kita perlukan dua-dua kesinambungan dan kerjasama itu. Saya ucapkan selamat maju jaya dan saya ucapkan terima kasih kerana memberi peluang YIM untuk bersama-sama dengan SME Corp di ruang ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Syamila. Waalaikumsalam. Baiklah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Minggu ni saya telah diberi peluang untuk bersama-sama dengan Encik Rizal Naini dan juga Puan Syamila untuk mengupas tentang tajuk inovasi inklusif. Jadi kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, saya harap perkongsian pada hari ini telah memberikan banyak maklumat baru dan juga mungkin sedikit anjakan paradigma pada mereka yang masih lagi takut untuk menyuntik elemen inovasi di dalam perniagaan mereka. Sebab apa? Kita di pihak kementerian dan agensi masih lagi menyediakan bantuan untuk mereka yang ingin mengaplikasikan ataupun mungkin menyuntik elemen inovasi ni kepada perniagaan anda semua. Baiklah, untuk maklumat lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh layari laman sesawang SME Corp Malaysia di www.smecorp.gov.my. Sebarang maklumat berkenaan dengan program-program berkaitan dengan pembangunan PKS selain daripada SME Corp Malaysia dan juga agensi lain, boleh layari www.smeinfo.com.my. Jangan lupa untuk terus subscribe dan juga like Facebook rasmi SME Corp Malaysia, Twitter rasmi @SME Corp, dan juga kesemua video dan juga sesi wawancara akan dimuat naik di laman YouTube rasmi SME Corp Malaysia dan juga Instagram SME Corp Malaysia. Banyak pesanan penaja, panjang ni. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Encik Rizal dan juga Puan Syamila kerana sudi bersama-sama dengan saya dan juga para penonton Soal Usahawan selama 1 jam mengupas tentang inovasi inklusif. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang kembali seperti biasa, iaitu pada jam 11 pagi dengan tajuk dan topik yang lebih menarik. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, tekan butang share, tekan butang like, dan jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan ataupun soalan yang ingin diajukan, boleh terus hubungi kami di komen ataupun boleh DM melalui Facebook dan juga boleh telefon ke SME Info line kami. Sekian daripada saya, Ahmad Muiz Muhammad Yusof. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.